Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kainis Afika. Saya akan jelaskan bahagian sejarah kain cindai. Menurut sejarah, kain cindai ini merupakan tekstil pertama yang digunakan oleh anak-anak raja. Di samping tu, kain cindai ini juga digunakan oleh golongan istana sebagai persalinan lengkap pakaian adat seperti bengkung, selendang dan untuk berkemban. Dalam adat perkahwinan kerajaan Johor Riau, kain cindai ini adalah tekstil pilihan utama. Kain cindai ini juga digunakan dalam hampir kesemua upacara adat seperti adat meminang, adat perkahwinan, kelahiran dan kematian. Masih Wahida binti Al-Raini, Mencik di 21314582. Hari ini saya akan ceritakan sedikit kebaikan dan pemakaian kain cindai. Yang kita tahu, Al-Rabat cerita lisan menyatakan bahawa dan sahaja yang akan menumbuhkan ataupun menempah memiliki diri jika tidak ada rendah dan naiknya ke dalam mahal pada zaman dulu kerana ia menambahkan status darah seperti pemakai. Kain tersebut selalunya dijadikan bengkung atau ikat pinggang bagi golongan lelaki dan bagi golongan perempuan pula dibuat sebagai kain selendang ataupun penutup kepala. Manakala di India dijadikan sari yang merupakan antara kain yang cukup kukuh dan boleh tahan lama dan basah. Selanjutnya saya akan ceritakan selebih selepas sedikit. Ada yang menggunakan kain dalam pertarungan, kita panggil cindai. Dia menggunakan kain. Peringkat yang menggunakan kain ni hanya peringkat yang tertinggi lah. Menggunakan kain kering, ada yang menggunakan kain yang basah. Tapi kalau hampa perasan lah kan, dulu-dulu kan orang suka letak kain kat sini. Dia pegang kan. Kadang-kadang dia kain ikat pinggang. Itu sebenarnya adalah senjata juga. Dia akan celup dalam lopak ayam. Dia libah itu, dia perah kan, libah, boleh dijadikan sebagai senjata. Dan selalunya dia walaupun tak boleh membunuh, dia tak adalah attack. Dada, perut, dah tahu dah tak jadi apa, habis kuat pedih garu lah. Dia akan attack mana tahu? Mata. Cindai orang Melayu, dia berat. Nampaknya macam basah sebab dia kalis api. Cindai tu, bila dia berperang, dia akan lilitkan kat badan dia. Panjang kan? Dia akan lilitkan kat badan. Dia akan tutup lah. Dia akan tutup badan. Dia akan kalis peluru, kalis panah, cindai. Jadi pakaian perang orang Melayu dulu guna cindai saja. Dia tak pakai baju besi. Kan? Orang Melayu bila tengok Portugis pakai baju besi, dia gelakkan. Apa hal kau pakai baju besi naik kapal? Bila bocor kapal tu dah tenggelam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zuhairi bin Ahmad Rozi dari Kumpulan 3. Hari ini saya akan menceritakan ciri-ciri kain cindai. Kain cindai merujuk kepada kain tenunan yang bermutu tinggi dan mempunyai keistimewaannya sendiri. Mengikut kajian saintifik, kain cindai ini terdiri daripada serat nenas yang dapat mengekalkan ketahanannya terhadap api. Selain itu, kain cindai ini dikatakan tidak lut senjata ataupun kebal terhadap senjata yang menjadi faktor utama dalam penggunaan dalam kalangan pahlawan-pahlawan Melayu. Selain itu,
Kain cindai ini telah diletakkan beberapa herba-herba terpilih oleh penenun yang berpengalaman dan dapat memberikan properties of penicillin. Properties kepada penicillin ialah rawatan atau pencegahan kepada jangkitan yang disebabkan oleh pendedahan kepada bakteria. Sebagai contoh, di dalam hikayat Hang Tuah, Hang Jebat membalut luka tikaman keris dengan kain cindai sebelum ia mengamuk selama 7 hari. Kemudian selepas Hang Jebat membuka balutan itu, dia akhirnya meninggal dunia. Kepercayaan masyarakat Melayu juga mengaitkan kain ini dengan ilmu kebal atau dipanggil kain cindai bunian, namun kebenarannya tidak dapat dipastikan. Apa yang pasti, proses tenunan yang dipakai dikenali sebagai tenun ikat ganda yang dapat menjadikan daging kain rapat dan kukuh serta sukar ditembusi objek tajam. Walau bagaimanapun, ia hendaklah dililit beberapa lapisan supaya tidak ditembusi objek tajam. Dan dalam teknik tenunan yang digunakan, dua jenis kain iaitu kain cindai jantan yang berdaging halus dan kain cindai betina yang berdaging kasar. Keistimewaan kain ini tidak ada pada kain tenun lain di dunia ini. Setelah kain ini dibawa ke alam Melayu, terdapat beberapa inovasi yang telah digunakan, iaitu kain ini ditenun menggunakan serat nanas, manakala kain yang lama menggunakan sutra. Apa yang lagi istimewa ialah kain ini hanya boleh ditenun oleh orang lelaki yang berkepakaran dalam bidang tenunan yang tinggi sahaja. Namun, kini sesiapa sahaja dapat menenun kain itu berbanding di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrizal Ilham dari Syarul Anwar. Hari ini saya hendak menceritakan tentang tajuk kegunaan kain cindai. Kain cindai biasanya digunakan dalam budaya tradisional, terutamanya di kalangan masyarakat Melayu dan Indonesia. Kain ini sering dipakai sebagai selendang atau kain penutup kepala, serta dalam upacara pernikahan, pertunjukan tari dan acara-acara budaya lainnya. Bukan itu sahaja, kain cindai adalah kain tradisional Melayu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, iaitu tipis dan ringan. Kain cindai biasanya terbuat dari serat kain yang tipis dan ringan, nyaman dipakai terutamanya dalam cuaca panas. Dan selain itu, kain cindai juga terdiri daripada transparent, iaitu memiliki karakteristik transparent atau semi-transparent, sehingga sering digunakan sebagai pelapis pakaian tradisional untuk memberikan sentuhan elegan. Antaranya kain cindai juga digunakan sebagai senjata kerana kekukuhannya dan digunakan secara menyebat. Ia juga digunakan secara mencekik, menyambar anggota badan lawan dan mengunci atau mengikat pergerakan lawan. Kebiasaannya untuk pertarungan, satu hujung kain ini akan diikat dalam simpulan tertentu untuk berfungsi sebagai pemberat bagi memudahkan ia disebat. Pakar cindai boleh menyebat simpulan ini dengan tepat dan dikatakan mereka dapat memecahkan busut dengan ketepatan dan kekuatan sebatas itu. Kebiasaannya pesilat wanita menggunakannya sebagai senjata pertahanan diri kerana kain cindai digunakan sebagai tudung atau selubung, selendang atau ikat pinggang dalam pemakaian tradisional pakaian wanita Melayu. Mendahulu, kain cindai ini dijadikan bengkung atau ikat pinggang oleh golongan bangsawan lelaki. Bagi wanita pula, kain ini dibuat selendang dan penutup kepala. Tidak terkecuali dalam versi kepercayaan masyarakat Melayu terdahulu yang turut mengaitkan kain ini dengan ilmu kebal. Salah satu teori yang boleh dikaitkan dengan ilmu kebal itu mungkin kerana proses tenun ikat ganda menjadikan daging kain rapat dan kukuh serta sukar untuk ditembusi objek tajam.